Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton, peminat-peminat Al-Kuliah yang tidak pernah ketinggalan setiap minggu pada setiap petang Jumaat 5 hingga 6 petang, syabas dan tahniah kepada anda sebab kita berada dalam taman syurga sebenarnya bila kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Walaupun kami berada di studio, anda berada di rumah, tetap juga dikira sebagai majlis ilmu selagi mana dia menyampaikan ilmu-ilmu yang baik kepada kita. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, hari ini Al-Kuliah akan menyajikan kepada anda topik yang semasa sebenarnya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan-bulan tertentu. Apatah kita berada dalam bulan Rejab, bulan yang baik, dan pada bulan Rejab satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, satu peristiwa sangat besar dikira sebagai mukjizat yang berlaku dan Nabi, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya yakinlah dalam tempoh sebulan ini memang setiap masjid, setiap surau penuh dengan aktiviti-aktivitinya, dengan forum perdananya, ceramahnya dan sebagainya. Dan bila kita sebut peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang paling besar sekali lah menerima perintah salat yang asalnya 50 waktu sehari semalam daripada langit sana, daripada Allah Ta'ala, dan akhirnya dikurangkan dengan rahmat Allah menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan kita yakin dan kita berdasarkan hadis Nabi, salat itulah tiang agama. Hari ini kita bercerita tentang tiang agama, iaitu solat kita sendiri. Jadi dalam perempuan bukan saya yang selayaknya untuk mengupas tajuk ini. Kita telah mengundang seorang panelis, dan apapun kita lihat siapakah penonton-penonton kita terlebih dahulu. Mereka ialah yang datang dari jauh ni, dari pelabuhan mana tak tahu. Mereka adalah Kelab Kebajikan dan Sosial Nur Siantan, Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Assalamualaikum semua. Mereka ni main naik kapal pelabuhan, mendaratlah di TV3 pada petang ini. Asal saya mendarat tu tengoklah Al-Kuliah datang ke studio. Jadi siapakah ahli panelnya, tuan guru kita? Tak lain tak bukan, yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Haji Abdul Rahman, iaitu Eksekutif Dakwah Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz datang bukan nak kutip zakat, ya. Bukan kutip zakat, tapi cerita yang berkaitan dengan zakat, yang kalau kita lihat dalam Quran, cerita bab zakat mesti ada solat, cerita bab solat mesti ada zakat, sebab dia berkahwin dua tu. Hari ini kita cerita bab tiang agama, iaitu solat. Apapun kalau anda di rumah ada kemusykilan, hendak tanyakan kepada Ustaz Ahmad Husni, bolehlah melalui email ataupun SMS-kan kepada kami. Kita akan baca semua soalan yang sempat dengan masa. Tetapi janjinya ialah 2 soalan yang terbaik yang menepati tajuk kita. Pustaka Salam telah bermurah hati untuk menyumbang kepada mereka yang berjaya, iaitu 8 jilid Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i, untuk rujukan anda, untuk bacaan anda, untuk tatapan anda, untuk dikongsikan ilmu dengan sesiapa sahaja yang ada dalam kitab tersebut dari segi ilmu yang bermanfaat. Apa pun, terima kasih kepada Pustaka Salam, dan juga terima kasih kepada kalau kita lihat dalam terima kasih kepada Produk di Hatiku. Alhamdulillah, yang akan menaja soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton dalam studio akan mendapat sumbangan daripada Produk di Hatiku. Itulah yang tertera di kaca TV anda, kopi Goji di Hatiku. Okey, kita teruskan lagi. Yang menaja kita juga adalah majalah Anis dan Asuh daripada Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Cantik bu, majalahnya. Ada bola lagi. Sesuai dengan isu semasa lah. Maknanya mereka tidak ketinggalan zaman. Mereka ikut peredaran zaman. Ada bola lagi. Jadi bolehlah beli di kedai-kedai yang berhampiran dengan rumah anda. Dan terima kasih kepada Produk Aifa Health Sendirian Berhad, produk kesihatan terutamanya untuk penyakit diabetes ataupun kencing manis. Okey, terima kasih kepada semua penaja-penaja yang telah bermurah hati menyumbang. Mudah-mudahan diberikan kemajuan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa kami. Apapun Ustaz Ahmad Husni dan anda semua kalau dah bersedia dengan pen, dengan kertas, tanda kita hendak menuntut ilmu dengan sesungguh-sungguhnya, kita teruskan Al-Kuliah pada petang ini. Saya tanya Ustaz Ahmad Husni, Ustaz, cerita bab solat ni Ustaz, boleh tak Ustaz hurai? Kenapa solat ni Nabi tak kata sebagai lantai dulu ke? Nabi tak kata sebagai tingkap ke? Nabi tak kata sebagai dinding ke? Nabi tak kata sebagai bumbung ke? Tempat berteduh. Tapi Nabi kata sebagai tiang kepada agama. Apa orang kata apa? Munasabah dan kesesuaiannya. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi wa ba'd. Fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Fauzi, yang saya hormati tetamu-tetamu kita di studio daripada Kelab Kebajikan Sosial, Kebajikan dan Sosial Nur Siantan, Pelabuhan Kelang. Apa khabar semua? Alhamdulillah, moga-moga sihat, dan juga penonton-penonton kita yang setia menemani dan juga setia bersama rancangan Al-Kuliah di rumah dan di mana sahaja anda berada. Moga-moga kita terus dirahmati Allah. Berbalik kepada persoalan kita yang pertama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang salat itu merupakan tiang agama? Ada baiknya ustaz kita membaca dan mendengar apakah butir bicara sabda mutiara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjadi pengubat hati kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang kalau tak salah saya diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri, iaitu as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu al-Imam Bukhari wal Muslim. Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan, mendirikan, melakukan salat, dia mendirikan agama. Tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia seolah-olah meruntuhkan agama. Persoalannya, kenapa salat ini dikaitkan dengan tiang? Tidak bumbung, tidak tingkap, tidak apa. Semua itu elemen penting dalam rumah manusia, tempat kita berteduh. Tetapi kenapa dikaitkan dengan tiang? Saya sempat bertanya Ustaz Fauzi, dengan seorang rakan saya yang kebetulan berkelulusan building surveyor. Dia ada kelulusan nak bina-bina bangunan, dia boleh survey bangunan. Dia kata tiang ni gunanya untuk load transmission. Maksudnya apa? Dia kawal beban. Kalaulah tak ada tiang, tiang tu tak boleh mengawal beban. Sebab tiang ni ada dua jenis. Kalau tiang Melayu, dia ada tiga jenis. Saya sebut dulu dua jenis. Jenis yang pertama dia panggil kolom, iaitulah tiang yang tegak tu. Yang buat asas bina rumah kita piling awal-awal tu adalah kolom. Yang kedua dia panggil beam, yang tiang yang menegak tu. Yang antara tiang-tiang yang berdiri tegak, dia ada tiang yang melentang. Itu beam. Kalau rumah Melayu dia ada satu lagi tiang seri namanya. Itu tiang Melayu. Tapi apakah signifikannya tiang ini? Tiang ataupun kolom ini, kalaulah tak ada dalam sebuah bangunan, bangunan itu tidak mampu tertegak. Kita bukan membayangkan taman tergantung di Babylon, bukan itu. Kita membayangkan bangunan nak tertegak. Bangunan tidak mampu tertegak dengan tidak ada tiang. Kalau tiang itu runtuh, kalau nak jatuh bangunan, macam Abraha, dia pernah merancang nak jatuhkan Kaabah. Macam mana perancangannya? Dia kata dia akan tarik setiap gajah yang dia bawa itu akan membawa satu rantai, dan rantai itu akan diikat pada tiang Kaabah. Menunjukkan bahawasanya tiang itu satu benda yang penting. Jadi, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat analogi ataupun misalan dalam hadis tentang salat itu merupakan tiang kepada agama, sangat sesuai dan tepat sekali perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sememangnya salat itu tiang agama. Berbalik kepada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan inna awwala ma yus'alul 'abdi bihi yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Allah Taala akan tanya hamba-Nya di akhir akhirat salat. Kalau baik salat, baiklah seluruh amalan. Kalau rosak salat, rosaklah seluruh amalan. Maka dia menjadi satu paksi kepada agama. Itu maksud tiang. Dan juga salat ini merupakan perkara-perkara yang disebutkan sebagai, kalau kita tengok kaitan dengan salat, ya, sebagaimana yang ditulis sendiri oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah dalam Al-Ibadah fil Islam, dia tulis tentang kaitan-kaitan salat ni. Dia kata apa? Salat ni yang pertama sekali Luqman Nul Hakim bagi tahu kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku dirikan sembahyang. Ujung ayat tu, inna dzalika min azmil umur. Itu adalah sebaik-baik perkara yang kamu berazam dalam kehidupan. Maknanya solat kaitan dengan kehidupan. Manusia perlukan kepada kehidupan. Kehidupan menjadi satu perkara yang menjadi sandaran. Sebab tiang ni kita bersandar kepada dia. Kemudian yang kedua, sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut juga antara sifatnya dalam surah Baqarah, kita sentiasa baca ayat daripada 1 sampai 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Orang yang percaya kepada benda gaib dan mendirikan sembahyang.
Kemudian disebut pula dalam suratul Mukminun bahawasanya salat ini merupakan aspek kejayaan. Jadi bila berjaya, manusia yang nak berjaya dalam hidup, manusia yang nak hidupnya jadi sempurna, jadi baik, maka tiangnya kena berjaya, tiangnya kena kukuh. Maka tiang itu adalah salat, dan sifat manusia yang berjaya adalah orang yang menjaga salat, iaitu dalam surah Al-Mu'minun Allah Taala sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, dalam salatnya dia khusyuk, dan yang ayat terakhir dan membincangkan tentang sifat-sifat kejayaan itu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang menjaga salatnya, menjaga daripada segenap kepribadian. Maka jagalah tiang agama kita ini, jangan kita runtuhkan, kerana ini merupakan satu analogi yang cukup hebat daripada Nabi SAW, dan komentar daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi sangat cantik mengatakan bahawa Nabi SAW menjadikan salat itu sebagai bukti terawal kepada keimanan manusia dan kepada termeterainya perjanjian iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan syiar yang memisahkan antara Islam ataupun kekufuran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah dalam pompa analogi yang digambarkan oleh Rasulullah. Solat itu tiang agama. Sebab tu saya terfikir juga Ustaz, mana puasa tu sebagai apa? Tingkap ke? Zakat tu sebagai berdinding ke? Haji sebagai bumbung ke? Tapi apa pun Ustaz, kalau kita lihat, nak beritahu yang lain tu semua penting. Tapi yang paling penting, tiangnya kena ada. Sebab tu kalau rumah kita tak ada tiang, sebenarnya di dalam dinding tu dah ada tiang. Okey Ustaz. Barangkali boleh saya tanya satu lagi Ustaz ya. Tentang satu, kalau kita lihat solat itu tiang agama. Ada lagi yang ganjil tentang solat ni Ustaz ialah Nabi terima sendiri di langit sana perintah supaya sembahyang. Kenapa yang lain-lain tu di muka bumi je? Solat apa ni, puasa ke zakat. Tapi bab sembahyang, Nabi direct terima Allah Ta'ala di langit, di Sidratul Muntaha sana. Jadi boleh Ustaz kupas sikit Ustaz, silakan. Baik. Bila kita melihat Ustaz Fauzi dalam keadaan salat ini, menunjukkan kalau sesuatu perkara itu dia banyak protokol ataupun banyak dia punya tingkatan-tingkatan dia, menunjukkan kepada kita bahawa perkara itu perkara yang penting. Saya bagi satu contohlah. Kalaulah kita nak mendapat pingat ataupun darjah kebesaran di dunia, katakanlah kita dikurniakan bakal, mungkin tetamu-tetamu kita di studio ni nampak gayanya, lelakinya ada tokoh-tokoh nak jadi datuk, yang ibu-ibunya ada tokoh nak jadi puan seri belakang ni. Contohnya, kita nak dapat darjah kebesaran. Orang nak bagi kepada kita darjah kebesaran, orang bagi dengan pos saja. Apakah perasaan kita? Sudah tentu kita merasakan bahawa darjah kebesaran itu sesuatu yang biasa sebab dia boleh dipostkan saja. Tetapi apa yang perlu kita buat? Kita mesti pergi menghadap sultan, lalu melalui protokol istana dan sebagainya, sampailah mengambil sendiri pingat itu daripada sultan. Itu analogi yang mudah tentang sesuatu perkara yang penting kita ambil dengan manusia. Tetapi ini ibadat. Yang membezakan solat ini, yang menjadikan solat ini dengan izinnya special, istimewa, salat ini diambil sendiri oleh Nabi SAW. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat melalui perantaraan Jibril yang bawa kefarduan ataupun mewahyukan kepada Nabi. Tetapi salat ini Allah jemput hamba-Nya yang lebih-lebih lagi baru melalui satu keadaan yang sangat menyedihkan, baru kematian datuknya yang paling dikasihi, baru kematian isterinya Khadijah yang paling dicintai. Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya sebagai tasliyatan untuk angkat kembali jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dengan itu memberikan kekuatan tambahan kepada Nabi SAW untuk meneruskan dakwah. Perkara yang paling penting ialah apabila Nabi SAW dijemput Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra', iaitu peristiwa di antara Nabi diperjalankan daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, iaitu di Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, iaitu dinaikkan ke langit sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil salat itu sebagai satu ibadah yang sangat-sangat penting, perlu diambil sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu ibadah yang main-main. Dan perkara ini disebutkan oleh Fadilatul Doktor Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya yang cukup kita baca, penuh dengan isi-isi yang cukup menyentuh jiwa kita tentang Isra' dan Mi'raj ini. Kata doktor, dia kata, apakah salat itu, gambaran salat itu sebenarnya kepada kita? Fa inna salah, dia memetik kata-kata daripada Al-Imam Al-Qushairi, fa inna salata lana bimanzilatil Mi'raj. Salat itu kepada kita merupakan sebagai mi'raj kita kepada Allah.
tempat naik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepentingan salat itu tidak perlu diragukan lagi. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah tuan-tuan kepentingan salat, macam kita naik Mi'raj bertemu dengan Allah Taala, kata Ustaz Husni tadi ya. Macam kita Mi'raj, sebab tu kena buat salat dengan betul, dengan bersungguh-sungguh, dengan khusyuk, macam kita Mi'raj, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tuan-puan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Alhamdulillah, hari ini kita special puan-puan, sangat-sangat istimewa sebab kita cerita bab satu fardu yang sangat istimewa yang tanpa melalui Jibril. Jibril pun tak dapat pergi tempat tu. Nabi terima direct oleh Allah Taala, satu tempat yang khusus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, hendaklah kita berada depan TV3 ni sampai habis anak kuliah ya. Begitu juga dengan anak-anak kita, buat sekali. Mak kita, anak kita yang bujang-bujang tu buat dengar ni cerita orang yang tak semayang ni ataupun yang tinggal semayang. Apa pun kita ada tetamu kita daripada ni yang saya sebutkan tadi, mana ya? Daripada Kelab Kebajikan dan Sosial Nur Siantan, Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Kita persilakan Tuan Haji Agus Salim untuk tanyakan soalan. Silakan selaku pengurusi kelab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ustaz Haji Agus Salim bin Baik. Saya nak tanya sikit boleh ke Ustaz? Tanyaan saya. Okey. Tuan Haji, soalannya barangkali ceritanya tentang solat yang ada kaitan dengan orang yang engkar Ustaz, orang yang tidak mau menerima solat, orang yang memain-mainkan solat. Dengan sebab itu kita bagilah kepada Ustaz Tuan Haji Agus Salim untuk tanyakan soalan sekiranya. Okey, silakan Tuan Haji. Bersedia Tuan Haji? Soalan saya begini Ustaz. Ya. Adakah terdapat perbezaan dosa bagi orang yang meninggalkan setiap solat fardu? Ini kadang-kadang anak-anak muda kita Ustaz. Ada satu tempat tu Ustaz, ceritanya ialah 600 orang yang pergi camp ni, bila dia buat survey, hanya 300 orang saja yang semayang. Separuh tak semayang. Ni 600 orang yang pergi camp ni. Camp mana tak tahu, Allah alam, saya tak sebut ya. Tapi separuh tak semayang Ustaz. 300 orang tak semayang. Antara 600 orang tu Ustaz, 4 yang belum bersunat lagi. Dah besar-besar, tua bangka dah. Dan 4 orang belum sunat. Jadi itulah Ustaz, soalan Tuan Haji tadi ialah tentang beza tentang dosa orang tinggal semayang. Ada yang bagi aku tak wajib semayang. Satu. Yang kedua, aku tinggal semayang sebab semayang pun bukan kaya pun. Wajib tapi tak kaya. Penat je semayang. Yang ketiga, kenapa tak semayang? Saja malas. Boleh Ustaz kami, Ustaz silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih juga kepada Haji Agus yang bertanya. Baik. Secara mudahnya kita bahagikan peringkat orang yang meninggalkan sembahyang ni kepada 3. Yang pertama sekali, dia meninggalkan salat secara orang kata apa, ingkaran. Yang macam Ustaz Fauzi sebut tadi, dia memang ingkar kewajipan salat. Dia kata salat ni tak ada guna, dia tidak nampak signifikannya dalam kehidupan. Kemudian apabila disuruh salat, dia tidak sembahyang. Maka dia menafikan kewajipan. Maka di sini hukumnya adalah kafir. Maknanya dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Menafikan pada salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Kufur itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan jelas dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Antara seorang lelaki, antara syirik dan kufur, tinggal sembahyang saja. Maknanya setengah-setengah ulama mengungkapkan tinggal sembahyang tu antara syirik dan kufur tu macam telur kuning dengan telur putih. Sikit aja dia punya. Kalau kita coret sikit telur kuning tu, dia akan mengalir kepada telur putih tu. Maknanya kalau kita tinggal sembahyang, sudah menjadikan, kalau kerana kita ingkar, kita mengingkari, kita melawan hukum Tuhan, kufur kita. Yang kedua, peringkat yang kedua kita sebut sebagai tarkus salah kerana istihzaan. Dia nak menghina.
Dia kata semayang ni, bagi dia, saya dah semayang tapi saya dah try semayang. Dia cuba je, bukan dia buat kerana sungguh-sungguh nak buat. Dia cuba semayang, kemudian dia tinggal tu kerana semayang pun tak kaya, macam Ustaz Fauzi kata tadi. Tak kaya, saya semayang lagi miskin, saya semayang lagi miskin, tengok macam tak ada kesan pun semayang, maka saya tinggalkan. Istihzaan dia panggil, untuk tujuan menghina semayang. Ini juga boleh dikategorikan sebagai kategori orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab yang ketiga ataupun kategori yang ketiga disebut sebagai tarkus salah tahawunan. Saya ringkaskan daripada pandangan-pandangan ulama. Maknanya tiga ni antara yang terpenting, iaitu dia tinggal semayang kerana sambil lewa, kerana kelalaian. Suka lalai tentang sembahyang, tak suka fokus. Bila masuk waktu saja dilewat-lewatkan. Sampailah dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kata Nabi 3 kali Nabi ulang, itu salat orang munafik, salat orang munafik, salat orang munafik. Apa kategorinya? Dia menunggu dan mengikuti perkembangan matahari hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Bila matahari itu sampai di antara dua tanduk syaitan, iaitu dekat hampir-hampir waktu maghrib, maka faqama fanaqara arba'an wala yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia bangun dan dia mematuk-matuk 4 rakaat salatnya, lalu tidak mengingati Allah kecuali sedikit. Maka dalam hal ini kita melihatkan bahawasanya orang yang lalai juga dianggap sebagai orang yang mendapat celaan daripada Allah, sesuai dengan dalam suratul Maun, fawailul lil musallin, orang-orang yang mendapat celaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita faham dosa yang sangat besar. Dan mungkin kalau boleh ada kesempatan saya nak kongsi satu lagi hadis daripada Nabi SAW. Nabi pernah sebut, ulaika alladhina kanu yanamuna an salatil isya al-akhirah wa yusalluna salah li ghairi mawaqitiha fahum yu'adzabuna biha hatta yasiru ila nar. Apa kata Nabi? Itu adalah orang-orang yang meninggalkan salat isya. Ini contoh, kita tinggalkan salat. Tinggal salat isya kerana angkali letih sebagainya, dia tinggal salat isya. Dia sengaja meninggalkan, dan mereka sembahyang di luar waktunya. Sembahyang isyak pada waktu subuh, sembahyang subuh waktu zuhur. Sebab lambat bangun. Tengok bola contohnya. Jangan sampai begitu. Lambat bangun, tak sembahyang. Mereka ini akan diazab, kata Nabi SAW. Diazab sehinggalah mereka itu dibawa, diheret ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Maka dalam perkara ini kita melihatkan bahawasanya dosa, peringkat orang-orang yang melalaikan sembahyang ini, kita perlulah jauhi dalam kehidupan kita. Moga-moga kita tidak tergolong dalam golongan ini. Okey Ustaz, ya, itulah bagi orang yang sempurna, yang orang kata apa, yang tidak sakit, yang uzur, adalah kaedah yang lain pula ya. Bagi atuk-atuk yang uzur tu, macam mana Ustaz? Saya terpaksa semayang lewat waktu sebab nak awal waktu yang... Okey, itu lain cerita, kita bincang Al-Quran yang lain. Okey, kita teruskan soalan kedua penonton kita. Silakan Haji Bustamah kalau ada soalan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada satu soalan mengenai hukum juga ni. Iaitu apakah hukumnya bila kita mendirikan solat kerana dipaksa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya nak komen sikit Ustaz tentang dipaksa ni. Satu yang pertamanya ialah kalau budak-budak. Kan kita paksa dia, Along, ambil semayang, pergi semayang. Dia pun buat kerana terpaksa, takut ayah dia rotan dia. Yang kedua, kadang-kadang ada menantu terpaksa juga Ustaz. Pak Muta duduk jeling dia kan. Dia pun terpaksa semayang Ustaz. Ya. Ini dua sesi berbeza barangkali Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Bawa dua senario yang sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat. Yang pertama, memaksa kalau anak itu kecil. Daripada satu sabda Nabi SAW, arahan yang cukup jelas. Murru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak-anak kamu sembahyang. Ya. Kata Nabi SAW, murru, menunjukkan bahawa suruh. Maknanya bila orang kena suruh, maknanya kena paksa. Sesuatu yang harus dilakukan, mesti dipaksa benda ni. Dan kalau nak dimarahi pun boleh. Murru awladakum bis-salah. Paksa anak-anak kamu sembahyang. Suruh anak-anak kamu sembahyang ketika mana umurnya menginjak kepada 7 tahun. Itu yang pertama. Wadribuhum li'ashrin. Sambungan daripada hadis itu. Kalau tak sembahyang umur 10 tahun boleh pukul. 10 tahun tak sembahyang. 10 tahun lepas tu pun tak sembahyang. 10 tahun lepas tu lagi tak sembahyang juga. Boleh dipukul. Bahkan boleh sehingga kan Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat yang tidak pergi sembahyang salat jemaah, Nabi suruh bakar rumah dia.
Sampai begitu sekali. Maknanya dekat sini kita faham bahawasanya solat itu, kalau solat dalam keadaan terpaksa, dia berbeza dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya menceraikan dalam keadaan terpaksa, murtad dalam keadaan terpaksa, dia berbeza. Tapi solat ini mesti dipaksa. Kalaulah orang tu malas nak solat, kita kena paksa dia semayang. Sebab semayang ni memang sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan langsung. Paksaan dalam solat adalah perlu, terutama sekali dalam hal kita nak mendidik anak-anak. Adapun dalam kes menantu tu dia terasa terpaksa, moga-moga dengan terpaksanya menantu, walaupun awalnya solat dikeranakan mertuanya ataupun dikeranakan kepada sesuatu, moga-moga perkara yang asal-asalnya dipaksa akhirnya akan dia menjadi sesuatu yang terlekat di jiwanya dan melakukannya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz, itulah. Kadang-kadang kita kena paksa diri kita ya. Kalau orang paksa lain, ni kita kena paksa diri kita untuk sembahyang. Kenalah paksa. Kalau ikut nafsu, lesulah kita, tak nak malas ya. Kena paksa diri. Itu yang sebaiknya, paksa diri kita sembahyang. Okey, ada satu lagi soalan. Silakan Puan Supila, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz terangkan perkara-perkara yang dititik beratkan agar solat kita sempurna? Itulah Ustaz. Inilah soalan terbagus yang baik sebenarnya, nak jadi solat kita solat yang sempurna sesuai dengan perintah yang begitu sempurna diterima di langit. Silakan Ustaz. Baik. Saya memetik satu pandangan. Terima kasih kepada puan yang bertanya, Ustaz Fauzi. Saya memetik satu pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir tatkala membicarakan tentang mafhum ataupun ayat wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Jadi ada satu pandangan yang dikemukakan antaranya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan diperincikan oleh Atha Ibnu Dinar. Atha Ibnu Dinar kata, orang-orang yang dianggap sebagai culas dalam sembahyang. Sebab kita sebut perkara yang culas ni supaya kita tak nak berlaku perkara itu. Iaitu yang pertama, orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang pada waktunya. Ya, maknanya dia melewat-lewatkan sembahyang. Yang kedua, orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang dengan sempurna rukun, sempurna syarat, sempurna keadaan dan elok tingkah sembahyangnya itu. Dan yang ketiga, orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang. Maknanya, mafhum mukhalafah di sini ataupun kita faham di sebaliknya itu ialah antara cara-cara bagaimana kita nak jadikan salat kita itu salat yang jitu, salat yang terbaik. Sebab kita nak bagi kepada Allah yang terbaik. Kata Imam Ghazali sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab yang cukup masyhur, Muniyatul Musalli, orang yang sembahyang tak menjaga sembahyangnya dengan elok, umpama dia menghadiahkan kepada seorang raja akan seorang hamba. Dia bagi hadiah kepada raja, hamba. Salat yang tidak ada rohnya, tidak ada kepala dan tidak ada jasadnya, kalau dia hadiah kepada hamba tu tak ada kepala, kita kata apa? Hantu Jepun. Nah, kalau kita hadiah hamba tu tak ada roh, kita kata dia zombie. Kalau kita hadiah hamba tu tak ada badan, kita kata dia langsui dan sebagainya. Maka itulah perumpamaan kepentingan kita menjaga salat. Yang pentingnya 3 perkara tadi. Pertama sekali, salat pada waktunya. Masuk waktu, insya-Allah salat kita. Cepat kita salat. Apa sahaja keadaan pun kita salat dulu. Kerana itulah perkara terpenting. Azan tu jadikan satu benda yang kita nanti-nantikan dalam hidup kita. Itu yang pertama, cara kita nak nak menjadikan salat kita tu terbaik. Yang kedua, salat itu kita lakukan dengan komplit, dengan lengkap, rukunnya, syaratnya, tumakninahnya. Bukan solat yang saya suka istilahkan Ustaz Fauzi, solat tu macam bukan touch and go lagi. Kalau touch and go kita berhenti juga. Ini smart tag, tak ada berhenti, terus jalan. Maknanya tak ada langsung tumakninahnya. Maka solat itu merupakan solat yang tidak sempurna. Jaga solat itu. Rukunnya bermula dari qiyamnya. Mula sebelum itu lagi, wuduknya sempurna. Kemudian jalannya kita ke salat dengan keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa. Berdiri kita di hadapan Allah, merasa kerendahan diri, tazallul kita di hadapan Allah, rendahnya diri kita di hadapan Allah. Kita mengaku bahawasanya Allah SWT itu maha tinggi, kita ni rendah di hadapan Allah. Kemudian kita salat dengan rukun yang sempurna. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terpenting dalam salat, iaitulah khusyuk dalam salat. Kerana pada pandangan saya terbaca satu ulasan daripada Dr. Mustafa Al-Khin dan juga penulis-penulis yang lain, masyayikh yang lain dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Dia kata khusyuk dalam salat ini perlu ada paling kurang dalam 1 juzuk daripada juzuk-juzuk sembahyang. Sekurang-kurangnya kita khusyuk dalam satu perkara,
Bukan maksud saya kat sini kita khusyuk awal-awal, yang lain tak apa, kita nak teringat benda lain pun tak apa, nak teringat letak kunci kat mana, teringat apa semua tu, bukan itu maksudnya. Tetapi nak menjadikan khusyuk itu dalam sembahyang itu perlu kita merasakan bahawa kita merasakan kita melakukan salat dan kita menggambarkan perkara yang kita lakukan itu kerana Allah, dan kita melihat seolah-olah kita sendiri melihat kita melakukan sembahyang. Itu gambarannya. Insya-Allah moga-moga salat kita salat yang sempurna. Okey Ustaz, sembahyanglah macam kita rasa itulah sembahyang terakhir kita sebenarnya. Walau kita rasa khusyuk macam banduan Nisa yang terakhir sekali kan, dia sembahyang betul sampai menangis dalam filem kan, kita tengok menangis sujud terakhir itu. Sebab itulah sembahyang terakhir di dunia ini, maka dia akan khusyuk sepenuh-penuhnya. Sebab itu anggaplah malaikat maut berada di belakang kita, nak cabut nyawa kita lepas kita habis sembahyang. Apapun, kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita bercerita tentang tiang agama dalam Al-Kuliah, sempena peristiwa Isra' Mi'raj pada 10 Julai 2010. Jadi tuan-tuan puan-puan, cerita bab tiang agama tak lain tak bukan cerita bab solat, sebab dia tiang agama. Apapun, kita ada seorang lagi penonton kita dalam studio yang bertanyakan soalan. Silakan Tuan Haji Hanif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hanif Azizin daripada KRU Port Klang. Jadi Ya. saya nak tanya tentang solat ni, orang tu boleh berjalan tetapi dia solat selalu kat kursi je. Jadi maknanya tak mau tu macam mana tu Ustaz? Okey, dia orang yang barangkali tak sihat ataupun uzur. Ada dua barangkali Ustaz, dua fenomena lah. Yang tak sihat uzur sembahyang atas kursi. Yang sihat pun rasa nak sembahyang atas kursi jugalah. Sebab seronok kan, Allahu Akbar kan. Selesa sikit. Okey Ustaz, sila apa komen Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Fazil dan terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Kita melihat fenomena ini kadang-kadang kesakitan sesuatu yang nisbi ataupun sesuatu yang subjektif kepada manusia. Ada orang dia rasa sakit ketika berdiri sahaja. Ada orang nak tidur rasa sakit. Ada orang tak boleh tidur, contoh macam perempuan yang sedang mengandung, kadang-kadang dia tak boleh tidur baring, dia boleh tidur duduk sebab baring itu bagi dia sakit. Jadi nisbi, perkara itu berbeza daripada satu manusia kepada satu manusia yang lain. Dan saya pernah kebetulan bertanya kepada salah seorang yang ada sakit belakang, tulang belakangnya dicabut satu, dibuang satu bahagian tulang belakangnya. Maka saya tanya kepada dia, apa beza waktu berdiri dan waktu berjalan? Dia kata ada beza. Waktu berjalan, dia tak merasa sakit. Sebab dia tidak meletakkan tekanan yang begitu banyak kepada tulang belakangnya. Tapi waktu dia berdiri, dia sangat-sangat sakit. Kerana itu dia perlu duduk. Jadi, kalaulah orang itu sememangnya dia sakit betul. Dia memang sakit, waktu dia berdiri dia sakit. Cara dia ialah tak salah untuk dia semayang duduk. Tetapi pada qiyam yang pertama itu dia mesti berdiri. Kalau dia boleh berjalan, sekurang-kurangnya seketika dia boleh berdiri. Dan kalau dia pergi semayang berjemaah, harapnya tuan imam itu segeralah mengangkat takbir dan juga jangan dipanjangkan sebelum itu, berdiri sebelum itu kerana barangkali dia tak larat ataupun penat. Jadi dia perlu berdiri dulu, dia angkat takbir bersama dengan imam dalam keadaan berdiri, baca doa iftitah sekadarnya, kemudian dia duduk. Ya, jadi itu keadaan orang yang sakit dalam salatnya ataupun tidak mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada soalan SMS Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hana dari Shah Alam. Ustaz, macam mana kita nak maksa suami supaya solat penuh? Kerana kita isteri takut derhaka pula jika kita terlalu menyuruh dan bertegas. Setahap mana penekanan yang boleh kita bertegas Ustaz? Inilah luahan hati seorang isteri melihat suaminya solat juga tapi tak penuh Ustaz. Ikut suka dia je. Solat Zuhur, asar tak mau. Maghrib 3 rakaat, Isyak tak buat. Subuh lagi tak buat. Silakan Ustaz. Baik. Perkara pertama yang kita harus ingat bahawasanya dalam apa jua keadaan, dia ada maratib ingkar al-munkar. Iaitu strategi dan juga hierarki ataupun tingkatan macam mana cara kita nak memberi ataupun kita nak mengingkari sesuatu perkara yang mungkar. Kita melihat dalam satu sabda Nabi yang cukup jelas kepada kita. Sabda Nabi SAW, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi
fadzalika adhaful iman atau kama qala sallallahu. Barang sesiapa yang melihat satu kemungkaran, isteri contohnya, melihat kemungkaran suaminya tinggal salat, tak sembahyang. Kalau dia mampu nak mengubah dengan tangan, tapi saya tak suruhlah Puan Ana tadi ni balun suami dia pula. Jangan pukul suami. No shoes pula nanti jadinya. Maka dia tidak mampu melakukan itu, maka dengan tangannya barangkali boleh kita jelmakan dengan satu tindakan yang lain. Tangan yang juga membawa maksud lisan. Tulis misalnya. Dia tulis kepada suaminya, dia pesan kepada suaminya, abang kalau boleh kejap lagi abang semayang lah. Contohnya begitu. Dia boleh tulis kepada suami. Itu ingkar mungkar dengan tangan dia. Kalaulah dengan itu tak berjaya juga, maka dengan lisan. Dia sentiasa ingatkan suami dia. Perli dalam suasana yang baik, suasana yang tidak kita merendah-rendahkan suami, okey. Maka dia tidak ada satu peringkat untuk ingkar mungkar ni, tidak ada hadnya, tidak ada ketikanya, kita kena sentiasa lakukan. Perkara nak memperingati ni, orang kata apa, dalam Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kena bagi ingat. Sesungguhnya bagi ingat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Sentiasa ingat. Masuk waktu semayang, bang, jom kita semayang sekali. Contohnya, ajak dia melakukan sama-sama. Barangkali suami itu segan nak semayang seorang-seorang. Dia pun nak romantik juga dengan isterinya. Maka dia kata, isteri ajak sekali semayang. Ataupun misal kata boleh buat macam mana yang ditunjukkan oleh Al-Hasan wal Husain, dua orang cucu yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan kepada seorang lelaki yang sudah berumur cara mengambil air sembahyang yang betul. Salah seorang daripada mereka ambil sembahyang salah, yang seorang tegur, tak betul lah ni, ambil sembahyang betul, cara dia begini. Boleh dilakukan barangkali kalau puan ada anak-anak, contohnya boleh gunakan kaedah tarbiyah ini ataupun kaedah dakwah ini, ajak anak-anak sembahyang, anak tu sendiri ajak ayah dia. Ayah, jomlah kita sembahyang. Takkanlah ayah tak sembahyang, anak yang sembahyang pula. Maknanya contohnya begitu. Dan yang ketiga sekali, kalau dah tak mampu juga, maka kita tidak meredai perkara itu dengan hati kita, dan pada waktu dan saat ketika itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, lembut hati suami aku, engkau memiliki hatinya ya Allah. Maka hati yang ada di tanganmu itu ya Allah, engkau bolak-balikkanlah kepada ketaatan ke dalam agamamu. Kita minta doa kepada Allah. Sesungguhnya doa yang ikhlas insya-Allah daripada seorang isteri akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah keluhan Hana, dan saya yakin Hana tengah mendengar sekarang. Apa pun kalau Ustaz sebut tentang tangan tadi kan, satu gambar pula kalau suami Hana duduk kat depan mata, Hana boleh gunakan tangan tadi, ambil sejadah, ambilkan plekat, ambil baju dia, okey, pakaikan kepadanya. Kalau suami Hana jauh, SMS, guna tangan juga SMS bang, solat. Jadi tuan-tuan. Okey, teruskan lagi Ustaz. Ini cerita ni, ada orang kata dia pun tak guna semayang. Semayang pun dedah aurat juga. Tak guna semayang, semayang pun ngumpat juga. Sedangkan Tuhan kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Macam mana tu Ustaz? Ada orang semayang tapi ngumpat orang, ada semayang tapi banyak tu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazil. Satu soalan yang cukup signifikan dengan masalah masyarakat kita. Salat tapi masih melakukan maksiat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ankabut disebutkan tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Persoalannya, salat yang bagaimana? Itu persoalannya. Salat yang macam manakah mampu mencegah daripada keji dan munkar? Itu yang harus kita fikirkan. Saya suka buat satu analogi ataupun satu tamsilan dekat sini Ustaz Fauzi ya. Contohnya kita nak buat kek. Kita nak buat kek, dia ada cara tak? Perempuan kita kat sini semua pandai buat kek. Dia pertama sekali kena pukul mentega, kemudian kena pukul gula, lepas tu baru masuk telur sebiji demi sebiji. Kalau ada esen vanila ke esen apa semua sekali baru masuk. Last sekali baru masuk tepung. Kemudian masuk antaranya baking powder. Betul? Itu turutan dia. Tetapi kalau tiba-tiba dia buat tepung dulu, masuk baking powder dulu, kemudian baru masuk telur, baru masuk mentega, dia tak jadi kek, dia jadi kulit keripap. Dia jadi lain. Maksudnya kat sini, macam itulah salat. Kalau salat itu tidak dilakukan dengan sempurna, maka tujuan salat yang mencegah daripada keji dan munkar itu takkan berlaku. Dia takkan berlaku. Salat yang dilakukan sia-sia, sudah tentu kita kena mengkaji kenapa dia masih melakukan dosa, kerana barangkali dalam solatnya ada sesuatu kekurangan. Dan daripada sini kita boleh pecahkan. Antaranya yang pertama sekali, solatnya tidak
dilaksanakan mengikut piawaian salat yang dikehendaki oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, solatnya solat kategori orang yang jahil tentang sembahyang. Dan yang ketiga, solatnya solat orang yang lalai. Maka solat yang jenisnya macam ni ala kadar hanya melepaskan batuk di tangga, solat yang orang kata apa main-main yang dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh, dengan tidak serius, solat ini tidak mampu mencegah pelakunya daripada melakukan perkara keji dan munkar. Saya tertarik dengan satu ulasan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata apa? Salat ini dia mesti ada dua benda. Dia kena ada hadir hati, maknanya roh salat, dan juga hadir akal dalam melakukan salat. Hadir hati ini disumberkan daripada firman Allah, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan sembahyang kerana mengingatiku. Bila hadis tu hati itu okey, akal tu pun kena cantik juga. Kalau akal hilang dalam sembahyang, maka hilanglah tujuan salat yang mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam. Ya, itu Ustaz. Apa pun perempuan kalau kita dah sembahyang masih juga ada sikit-sikit mengumpat-ngumpat, jangan pula kita tak sembahyang. Jadi petang dosa kita dah, dosa ngumpat, dosa tak sembahyang pula. Biarlah kita perbaiki, insya-Allah. Sembahyang lambat laun akan mencegah kita juga lambat laun. Masa sikitlah. Lambat laun akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Apapun kita berehat sekali lagi. Jumpa selepas ini, insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وسلم. Terima kasih, syukran jazila, jazakallah kepada anda yang setia bersama dengan saya dan juga Al-Kuliah pada petang ini, cerita bab tiang agama. Yang tu semua berkaitan dengan diri kita. Semua orang kena semayang. Okey, dalam perempuan kita dah sampai kepada blok yang terakhir pada petang ini. Saya nak tanya Ustaz, kita biasa dengar dan kita biasa baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hei orang beriman, minta tolonglah dengan cara sembahyang dan sabar. Jadi macam mana Ustaz? Bila kita susah, kita kena sembahyang ke Ustaz? Setiap kali susah, ada masalah, adakah kita kena, masa itulah kita kena sembahyang? Sembahyang apa tu Ustaz sebenarnya? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Fauzi. Persoalannya di sini jelas, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan mengerjakan sembahyang. Minta tolong kepada Allah ni bukan semesti waktu susah. Waktu senang pun kita kena minta tolong kepada Allah sebenarnya untuk mengekalkan keadaan senang kita itu. Jadi salat ini difardukan 5 waktu sehari semalam adalah bertujuan untuk sentiasa kita bermohon dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Dan tidak semestinya setiap kali kita susah baru semayang, tak susah kita lupa semayang. Itu salah konsep dalam kita memahami kefarduan salat itu sebenarnya. Dan ada juga salat-salat yang dikhususkan. Ketika susah kita sembahyang kerananya. Contohnya salat kita mohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salat kita mohon, contohnya susah kemarau, kita mohon istisqa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak buat pilihan antara sedia yang mana satu, banyak sangat ni nak pilih, istikharah, susah. Kita ada salat istikharah, minta pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh-contoh kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan salat. Wallahu a'lam. Okey, masih Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ini saya tanya Ustaz, kita ada roh jasad kita, dan bila kita mati roh kita keluarlah. Adakah sembahyang itu ada roh juga Ustaz? Ya. Sebab bila kita sembahyang, solat tadi ke mana pergi dia? Kalau kita buat baik, apa kata dia? Kalau kita buat sambil lewat, apa kata solat tu? Dia mengadu kat siapa Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Dalam hal ini Ustaz Fauzi, terima kasih atas soalan yang cukup baik. Saya nak kembali semula kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Sembahyang ada 3. Dia ada kepala, dia ada jasad dan dia ada roh sebenarnya. Salat itu satu ibadah yang hidup. Dia ada roh. Kalau kita tidak melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, salat itu sendiri akan mengutuk kita, akan dilemparkan kepada kita di hari akhirat. Waktu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan dilemparkan kembali ke muka kita kalau salat kita itu kita tidak laksanakan dengan sebaik mungkin. Ini sesuatu yang harus kita jaga. Kerana itu berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Ghazali ini, salat itu mempunyai ruhnya, jiwanya dalam sembahyang, jiwa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa khusyuk dalam sembahyang. Itulah ruh
salat yang sebenar-benarnya yang ingin kita jaga dan ingin kita perelokkan sehari demi sehari yang diberikan peluang hidup kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, nampaklah kita dah sampai penghujung Ustaz. Tapi Ustaz, saya nak bayangkan kita juga dah sampai ke penghujung nyawa kita Ustaz. Dan kita pun mati Ustaz. Bayangkan, yang pertama dihisap kata Nabi ialah sembahyang. Yang pertama dihisap solat. Rajin puasa Ustaz. Tapi rajin zakat. Oh, zakat ribu-ribu Ustaz bayar kat PPZ tu. Puasanya kira lah tiap-tiap hari puasa. Ni Rejab, Syakban, Ramadan. 3 bulan direct puasa. Semayang malas. Jadi Ustaz bayangkan, adakah puasa tak boleh tolong dia? Yang banyak 3 bulan direct tu tak boleh tolong dia dalam kubur nanti. Ataupun yang dia baca Quran tu 1 hari 1 juzuk tak boleh tolong dia Ustaz. Jadi macam mana Ustaz tentang orang yang mati tapi tak sembahyang? Apa ceritanya boleh dihisap? Silakan Ustaz. Baik. Orang yang mati tapi dalam keadaan yang tidak bersembahyang, azabnya cukup seksa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Kalau digambarkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu manusia yang memegang batu, kemudian dihantukkan kepada kepalanya, pecah kepala, kemudian kepala itu elok balik, dihantuk semula, dan begitulah seterusnya sehinggalah dosanya itu membawanya kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita mengabaikan satu perintah Tuhan kerana salat perkara yang pertama. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, salat itu perjalanan kedua selepas syahadah, selepas iman. Perjalanan yang harus kita lalui. Bagaimana kita nak menempuh perjalanan ketiga, zakatnya, puasanya, hajinya, kalau perjalanan pertama kita sudah gagal? Bagaimana kita nak menempuh kesemuanya? Maka dengan itu, apakah yang paling penting sekali fikirkan, apakah yang anda mahu sebenarnya daripada salat yang anda lakukan? Anda mahu salat anda apa? Salat anda salat yang mencegah kemungkaran. Salat anda salat yang membawa kepada syurga. Fikirkanlah apa sebenarnya yang anda mahu dengan salat anda. InsyaAllah dengan fikiran yang jelas, yang jitu kepada Allah tentang hikmah salat dan juga kefarduannya kepada kita, InsyaAllah salat itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey Ustaz, satu lagi soalan cepu mas Ustaz. Ya. Ustaz sebut tentang pecah kepala ke batu kan, peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa, apakah signifikan kepala itu dipecah Ustaz? Bukan kepala lutut. Bukan juga kepala lain. Kenapa kepala dipecah? Kenapa? Adakah ni bermasalah sebenarnya Ustaz? Ni. Silakan Ustaz. Kaitan kepala sebenarnya, kepala ini letaknya akal kita. Dan akal itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut, akal itu memainkan peranan dalam salat. Tegahan daripada Allah SWT, jangan kamu salat ketika kamu sedang mabuk. Maka kalau akal yang mabuk dalam dunia, mabuk dengan perkara-perkara yang lain, tidak semesti mabuk dengan arak, tapi mabuk dengan perkara-perkara yang lain, kata Yusuf Qaradawi, akal itu tidak akan menyertai salat. Kerana itu, peranan akal cukup penting. Orang yang berat melakukan salat, sebenarnya berat akalnya. Kerana itulah digambarkan kepada Rasulullah SAW. Wallahu alam, kerana itulah barangkali digambarkan kepada Rasulullah SAW tentang malasnya orang melakukan salat kerana akalnya tidak sinergi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah barangkali Ustaz. Ya, barangkali itulah yang banyak songeng kat sini. Yalah. Okey Ustaz, boleh tak Ustaz cerita kesimpulan seminit? Silakan Ustaz. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dari hasil perbincangan, moga-moga ada sedikit manfaat yang boleh kita ambil. Ingatlah bahawasanya apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini bakal ditunjukkan dan bakal ditayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan apabila kita di akhirat kelak, kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan kepada kita tentang keadaan salat yang kita lakukan. Bagaimana salat kita ini boleh membawa kita kepada syurga ataupun salat kita ini mendapat celaan dan neraka wail Allah Subhanahu Wa Taala. Justru perbetulkan kembali niat dan juga qasad kita, perbetulkan kembali, lakukan salat dengan sepenuh jiwa seolah-olah anda akan mati sesudah anda menunaikan salat itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Kita pula tuan Puan, sembahyanglah sebelum kita disembahyangkan. Pandai pula masih hidup tak sembahyang, tapi bila mati wasiat kalau aku mati sembahyang kat surau ya. 40 orang jemaah tu pastikan. Pandai pula dia, tapi surau tak pernah pergi, masjid tak pernah pergi, sembahyang tak pernah buat. Tuan Puan, so biarlah kita ni letakkan moto kita, aku kena sembahyang sebelum aku disembahyangkan.
barulah masuk syurga insya-Allah. Senang. Apa puan-puan, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Ahmad Usni, terima kasih kepada anda semua yang datang dari pelabuhan Kelang jauh ni. Kita hantar balikkan kapal semula ke pelabuhan dia. Mudah-mudahan anda semua pula turn anda, pusingan anda datang ke studio, kami alu-alukan insya-Allah. Apapun minggu depan janji kita ya. Minggu depan janji kita ada topik lain pula, iaitu pembakar syaitan. Syaitan ada di mana-mana saja, kita kena bakar dia. Siapakah yang akan mengupas tajuk ini? Bukan bomba tuan-tuan, ya. Pembakar syaitan ni nak bawa air. Tak, yang bahagia Ustaz Syarhan Syafi'i yang akan bersama dengan kita di Seri Pentas pada minggu hadapan. Jumpa minggu hadapan dengan tajuk Pembakar Syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is